Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan kelas PDPR online kita. Kita akan masuk bahagian terakhir dalam bab 5. Okey. Tajuk dia, subtopiknya adalah testilasi. Testilasi. Okey, hari ini kita akan tengok apakah maksud testilasi. Okey. Testilasi ni bukan benda barulah. Okey. Perkataan je yang baru kita ada dengar. Okey. Okey. Ini adalah satu sarang lebah. Okey. Kalau disebut testilah lebah. Lebah-lebah, sarang lebah. Okey. Sarang lebah, okey, itu adalah testilasi. Okey, dalam bentuk perkataan testilasi, dalam bentuk matematik, testilasi ialah satu pola bagi bentuk yang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong ataupun pertindihan. Itulah testilasi. Okey, kata kunci dia adalah bentuk yang berulang-ulang. Okey, contohnya dalam sarang lebah ni lah. Okey, dia ada bentuk yang berulang, bentuk heksa. Bentuk semuanya bentuk yang sama dan berulang. Okey. Okey, kita tengok lagi contoh testilasi yang pertama. Okey, testilasinya adalah berbentuk segitiga. Okey, segitiga yang berulang-ulang. Okey, yang kedua, ni. Bentuk yang berulang ni adalah rhombus. Okey. Rhombus. Okey, dan yang terakhir dia ada bentuk yang berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktagon. Ya ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Oktagon yang berulang-ulang dan segi empat sama yang berulang-ulang. Okey, itu pun adalah testilasi. Sahaja. Okey. Kita tengok contoh 21. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan satu testilasi. Tidak. Okey, bentuk yang pertama. Okey, ini adalah testilasi yang berbentuk pentagon. Semua 5 sisi. Berulang-ulang. Okey, jadi ini adalah testilasi. Pentagon. Okey. B. Okey, B. Adakah dia testilasi? Okay, dia ada segitiga yang berulang-ulang. Okay. Tetapi dia ada segi empat. Okey, dia ada segi empat sama, tetapi ini tak berulang. Okey. Yang tak berulang ini maka dia bukan testilasi. Okey. Apa yang saya ni? Okey. C. Adakah dia testilasi? Okey, segitiganya berulang. Okey, dia ada segi empat, sama, berulang dan berulang. Okey, jadi dia adalah testilasi. D, yang terakhir. Ini macam bentuk kapet lah. Kapet ke langsir ke. Ini pun sebenarnya adalah testilasi. Okey, dia berulang-ulang dengan pertindihannya. Okey. Itu je. Testilasi dan testilasi. Simple sahaja. Okey. Jadi apa kaitan testilasi dan tajuk kita belajar ni? Okey. Untuk testilasi dan tajuk yang kita belajar transformasi ni, okey, kita boleh wujudkan testilasi daripada penjelmaan yang kita belajar, transformasi yang kita telah belajar, iaitu pantulan, translasi, ataupun okey, tiga lah. Pantulan, putaran ataupun translasi. Okey. Dia boleh wujudkan testilasi.
Okey, desilasi boleh diwujudkan daripada translasi, sama ada putaran ataupun pantulan. Okey, ini yang kebiasaannya lah. Okey. Sekarang kita cuba tengok contoh 22. Raja di bawah menunjukkan satu bentuk desilasi. Okey, ini desilasi segitiga yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Isometri maksudnya dia mesti kongruen. Itu saya tak masukkan pembesaran di sini lah. Okey. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan yang pertama bentuk Q daripada P. Dah ada jawapan di sini. Okey, saya akan terang jawapan dia. Macam mana dia dapat jawapan begitu? Okey, yang pertama, nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. P jadi Q. Okey, apakah transformasi yang boleh terlibat? Yang pertama, okey, ini adalah segitiga P. Ini adalah segitiga Q. P nak jadi Q. Okey, P nak pergi kepada Q, transformasi yang boleh terlibat ada yang pertama, sama ada yang pertama adalah pantulan pada garis BC. Ini garis BC. Kita buat pantulan. Kalau A di sini, pantulan dia akan jadi titik D. Titik C. Kalau sambung balik, kita akan dapat segitiga Q. Okey? Dia pantulan pada garis ini. Pantulan pada garis itu ataupun dia juga boleh buat putaran. Putaran macam mana? Segitiga ABC. Okey, kita boleh putarkan 60 darjah. Okey, sebab ini 60, ini 60, ini pun 60, sini pun 60 darjah. Jadi dia boleh jadi sama ada pantulan pada garis BC ataupun putaran. Putaran 60 darjah mengikut arah jam pada pusat B. Okey, dia ada dua jawapan lah. Okey, dia ada dua jawapan. Okey, itu untuk A. Untuk B, bentuk R, okey, daripada bentuk Q. Daripada sini, Q pergi ke R. Saya padam dulu yang lain ni. Saya padam dulu yang lain. Okey. Daripada sini sekarang, daripada Q nak jadi R. Okey. Apa transformasi yang boleh terlibat? Okey, yang boleh kita lakukan nak dapatkan hasil begini. Yang pertama, kita boleh buat pantulan. Okey, pantulan pada garis BD. Okey, pantulan pada garis BD ataupun kita boleh putarkan dia. Okey, putar ada dua je, sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Jadi untuk contoh desilasi ini, Q nak pergi R, dia adalah lawan jam pada sudut 60 darjah. Jadi pada sudut 60 darjah pada titik D. Ini pusat dia. Ini pusat dia. Ini pusing daripada sini pergi sini. Titik B pergi titik E. Sambungkan kita dapat segitiga R. Okay. Itu yang kedua. Yang kedua, kita boleh dapat pantulan pada garis BD ataupun putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat D. Okey, tajuk ni ringkas sajalah. Okey. Okey, yang ketiga C. Bentuk S daripada bentuk P. Bentuk S dari P. Baca betul-betul lah. Bukan bentuk S daripada bentuk P, maksudnya S ini image daripada ini objek. Jangan tertukarlah. Maksudnya daripada P pergi S. Okey. P nak pergi pada S. Daripada atas ke bawah. Okey, apa yang terlibat? Cuba jangan tengok jawapan lagi. Tutup dulu. Tutup dulu jawapan. Jangan tengok dulu. Okey. Daripada atas ke bawah. Okey. Dia sama ada tiga ni je. Translasi, putaran ataupun pantulan. Jadi, yang pertama adalah pantulan. Okey, pantulan pada garis AB. Jadi,
pantulkan pada garis AB, jalan titik C ni, dia pantulkan sini, jadilah titik di sini. Okey, jadi sambungkan, kita dapat segitiga S. Okey, itu pantulan. Okey. Pantulan ni sama ada macam cermin ataupun kita macam buku lah. Okey, dua buah buku kita buka dalam kita tu tutup. Itu pantulan lah. Okey. Kita dah dapat pantulan pada garis AB. Dan yang kedua, kalau nak buat putaran, macam mana nak buat putaran? Putarannya daripada sini ke sini. Daripada titik ini, A pergi ke titik sini. Titik A pergi ke sini. Pada mula garisan ni, banyak garisan ni. Daripada titik A nak pergi titik yang baru ni. Okay. Dia adalah putaran. Okay, berapa darjah? 60 darjah. Okay. Mengikut arah apa ni? Mengikut arah lawan jam pada pusat B. Dia banyak jawapan lah. Dia bukan satu jawapan. Okay. Kita boleh tulis putaran 60 darjah. Okay. Arah lawan jam pada pusat B. Pada pusat B. Ataupun kalau nak ambil pusat A, putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat A. Okey. Dia banyak jawapan yang boleh kita terima. Okey. Yang penting boleh bentukkan image daripada objek. Okey. Itu sahaja untuk testilasi. Topiknya ringkas sahaja topik ni. Okey. Yang penting boleh tahu apa itu testilasi dan bukan testilasi dan boleh nyatakan apakah transformasi yang terlibat. Okey, sekali lagi, testilasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Kata kuncinya adalah bentuk yang berulang-ulang. Okey, itu sahaja kelas PDPI kita hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih.